Kek TV KPM. Baik, terima kasih Nisa. Okey, jadi kita akan buat gabungan transformasi. Untuk segmen ini kita akan buat penyelesaian masalah. Baik. Okey, tetapi sebelum itu dalam penyelesaian masalah, anda pernah belajar semasa anda belajar pembesaran sebelum ni, di mana anda ada belajar mengenai luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. K itu apa? K itu sebenarnya ialah faktor skala. Sebenarnya di mana anda dapat faktor skala? Anda akan dapat faktor skala selepas anda mencari pembesaran. Pembesaran tu berapa kali dia membesar, berapa kali dia mengecil. Itu adalah faktor skala. Baik. Okey, baik, kita lihat soalan. Okay, ini adalah contoh soalan. Okay, sebelum cikgu pergi kepada soalan yang berkaitan dengan gabungan transformasi, cikgu beri anda soalan yang sangat senang. Cikgu beri soalan anda yang sangat senang untuk anda jawab mengenai pembesaran ini menggunakan rumus yang telah cikgu beri sebentar tadi. Okay, baik. Dalam raja di sebelah, trapezium AEFG ialah imej bagi trapezium ABCD. Jadi cuba lihat AEFG itu adalah trapezium yang sebesar mana? Kalau ABCD itu adalah trapezium yang mana satu? Jadi anda kena lihat. Okey, baik, kalau boleh anda lukis. Kalau AEFG bermaksud yang berada di luar. Jadi cikgu akan lukis yang ni yang besar. Inilah AEFG. Baik. Di bawah suatu pembesaran pada pusat A diberi bahawa luas kawasan berwarna ialah 168 cm persegi. Hitung A, faktor skala bagi pembesaran itu. B, luas dalam cm persegi trapezium AEFG. Jadi kenapa mereka ingin anda mencari faktor skala? Sebab anda akan gunakan info itu untuk mencari luas. Baik. Okey, baik. Mungkin ada yang sudah menjawab soalan itu. Sebenarnya soalan ini sangat senang. Jadi, siapa yang ingin mencuba? Apakah itu jawapan untuk faktor skala? Oh, itu dia, Livernish. Dari tadi dia dah tersenyum, cikgu. Bersedia Betul? nak menjawab, silakan. Silakan. Okey, baik. Livernish? Bolehkah saya tunjuk jawapan saya? Oh, boleh. Boleh. Silakan. Boleh. Baik. Kita lihat adakah jawapan Livernish sama dengan jawapan cikgu? Sama. Okey, tetapi Nisa, saya ingin tanya. Ya. Kenapa Livernish tambah 16 dan juga 20? Kenapa? Untuk cari panjang A. Untuk mencari panjang E. AE. A sehingga E. Baik. Jadi, Livernish tambah 16 dengan 20 dan bagus. Memang itulah yang sepatutnya anda buat. Sebenarnya untuk mencari faktor skala, apa yang anda kena buat adalah panjang imej bahagi dengan panjang objek. Di sini imej kita adalah AE. Objek kita adalah AB. Jadi imej kita 16 tambah 20, objek kita ialah 20. Jadi Baik. dengan info tersebut, bolehlah kita mencari luas. Jadi siapa yang boleh bantu cikgu untuk mencari Siapa yang luas? nak menyambung menjawab soalan? Ya, silakan. Ifti. Ifti senyum lebar tu. Silakan. Silakan Ifti. Jadi, ini jawapan saya. Okey, baik. Kita lihat Ifti, sama-sama. cikgu lihat ada banyak yang Ifti tulis di sana. Okey, Banyak boleh jalan tak? kira ni, cikgu. Betul. Boleh tak Ifti terangkan jawapan Ifti kepada cikgu? Silakan. Boleh, cikgu. Jadi, untuk cari luas ni, kita kena guna formula yang cikgu bagi tahu tadi, iaitu faktor skala kuasa 2 darab dengan luas objek. Jadi, saya dapat 75. Lepas tu, kita kena tambahkan 168 ni dengan 75. Jadi, jawapan akhir saya dapat 243 cm persegi. Okey, baik Ifti, cikgu nak tanya, kenapa Ifti tambah jawapan akhir tu? Sebab kita nak cari luas keseluruhan tu. Bagus Ifti. Jadi tadi bagus. Ifti boleh dapat satu ganjaran, Livernish pun boleh Livernish pun dapat satu ganjaran. Jadi Tahniah. bagus ya. Macam kawan anda beritahu tadi, jadi anda cari dulu trapezium yang kecil ni apakah luasnya. Jadi kita dah dapat luasnya ialah 75. Soalan ingin anda mencari trapezium yang besar, yang begini, trapezium ini. Jadi anda boleh lihat bila cikgu lukis trapezium yang besar, merangkumi semua yang kecil dan berwarna. Jadi sebab itulah cikgu kena tambah jawapannya seperti kawan anda. Boleh? Okey, baik.
kita ke soalan yang seterusnya. Mencabar sedikit. Ya. Soalannya mencabar sedikit tapi jangan risau. Okey, soalan ini akan menjadi lebih senang jika anda buat banyak soalan yang begini. Ya, Okey, betul. baik. Soalan ini ada dua bahagian. Kita lihat bahagian yang pertama dulu. Okey, raja di sebelah menunjukkan peta bagi suatu kawasan hutan likur. Kawasan berwarna merupakan habitat sekawan hidupan liar. Kawasan CC4 ABCD. Jadi ABCD adalah yang kecil ni, ABCD. Dan QRSV juga adalah yang kecil. Merupakan pondok pemerhatian aktiviti hidupan liar. Konsep transformasi digunakan untuk membina pondok pemerhatian tersebut. Dengan keadaan ABCD ialah image bagi PRTU di bawah gabungan transformasi UV. Jadi kita boleh lihat ABCD ni sebenarnya ialah image dia. PRTU ni adalah sebenarnya yang besar ni. Baik. Jadi kita boleh lihat besar jadi kecil. Dari besar dia jadi kecil. Jadi apakah transformasi itu? Perihalkan selengkapnya transformasi itu. Jadi anda boleh lihat bila dia menjadi kecil memang melibatkan pembesaran. Ya. Tips untuk anda adalah kalau dia besar, pembesaran. Kalau dia kecil, namanya bukan pengecilan. Namanya masih pembesaran. Tetapi saya nak tanya dah tadi, betul. pengecilan ke? Bukan. Bukan. Namanya pembesaran. Bezanya adalah di faktor skala tu. Okey, baik. jadi mungkin kita dah ada jawapan daripada kawan-kawan kita di sini. Baik, murid-murid di rumah, jom kita lihat jawapan yang akan dikongsikan. Ya, Ain dah angkat tangan. Ain dah angkat tangan. Okey, baik. Silakan Ain. Okey, apakah jawapan Ain? Boleh Ain bacakan jawapan? V, pembesaran pada pusat 01 dengan faktor skala 1/3. 1/3. Untuk U, putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 36. Baik, kita lihat. Adakah betul? Simak. Betul jawapannya. Jadi macam cikgu beritahu tadi, bila dia menjadi kecil, namanya pembesaran. Okey, di mana anda akan nampak perubahannya adalah di faktor skala. Kalau anda lihat faktor skalanya kurang daripada 1. 1/3 sebenarnya adalah sifar perpuluhan 333. Begitu, dia kurang daripada 1. Maksudnya dia jadi kecil. Okey, baik. Dengan pengetahuan ini, kita lihat bahagian B. Kalau kita lihat dalam soalan SPM, selalunya ada banyak bahagian. Betul. Bahagian A, bahagian B, bahagian C dan seterusnya. Jadi kita lihat bahagian B, apa yang dia akan tanya. Baik, sebelum itu ganjaran untuk tadi Ain, Ain. cikgu, kerana dapat menjawab Ain, dengan betul. baik. Ain dah gembira tu. Baik. Jom kita ke soalan seterusnya. Okey, baik. Soalan seterusnya adalah diberi luas pondok pemerhatian. Nampak? Ada perkataan luas di sana. Bila ada perkataan luas, terus fikir rumus yang cikgu berikan tadi. Okey, ABCD adalah 4.5. Hitung luas dalam meter persegi kawasan berlorek. Jadi Nisa, sebenarnya tips untuk murid-murid di luar sana, kalau ada perkataan kawasan berlorek, ada satu operasi yang anda akan buat. Operasi itu adalah operasi tolak. Tolak. Baik, itu adalah satu tips untuk anda. Jika ada perkataan kawasan berlorek, kawasan berwarna, jadi anda kena buat operasi tolak. Jadi, siapa yang ingin cuba memberi jawapan? Dah ada jawapannya. Adakah jawapan? Ada Masih jawapan mengira-ngira. tak? Oh, Livenish. Silakan. Silakan. Dia takut kalau dijawab oleh puteri-puteri lain tu. Ya. Silakan. Silakan Livenish. Okay. Mungkin Livenish nak tunjuk jawapan? Saya tunjuklah cikgu. Baik. Okey. Nah, Jawapannya. Okey. Okey, baik. Luas ABCD bersama K kuasa 2. Oh, panjang tu. Okey. Lepas tu Livenish, kenapa Livenish tolak jawapannya? kerana dia nak luas kawasan berlorek. Kawasan berlorek. Baik, kita tengok. Tadi jawapan Livenish adalah 36. Adakah jawapan Livenish betul? Okay, tadi Livenish dah cari 40.5. 40.5 ni sebenarnya adalah semua ini. Semua. Kita termasuk nak yang kecil tu ya cikgu? Betul, bagus Nisa. Termasuk yang kecil. Saya rasa saya kena bagi ganjaran pada Nisa pun. Saya boleh tampakkan pada diri saya. Betul. Jadi kita nak yang kawasan berlorek ni, jadi kita kena tolak.
Jadi kita tolak, kita dapat 36. Jadi Livenish bagus, Livenish akan dapat ganjaran. Dapat ganjaran. Okey, baik. Kita lihat soalan yang seterusnya. Ini adalah soalan yang berupa seperti SPM. Okay, soalan ini ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Baik. Jadi kita lihat satu persatu. Raja di sebelah menunjukkan pelan bagi suatu taman tema air. Kawasan berwarna merupakan kawasan untuk terowong air. Kawasan heksagon P dan Q merupakan medan selera. Semasa pembinaan taman tema air, arkitek telah menggunakan konsep transformasi. Okey, baik, anda boleh lihat Q ialah image bagi P di bawah suatu pantulan. Yang ni dengan yang ni lah Baik. Okey, dan juga yang besar, heksagon yang besar adalah image bagi Q tersebut. Okey, baik. Tentukan paksi pantulan itu. Maksudnya P dengan Q. Apakah paksi pantulan itu? Jadi siapa yang ingin mencuba menjawab soalan cikgu? Dengan Q. Charlene, silakan. Charlene, silakan. Jawapan saya ialah Y sama dengan negatif X. Okey, adakah betul jawapan Kita Charlene? Betul. Ya. Y sama dengan negatif X. Okey, jadi untuk pengetahuan anda, Y sama dengan negatif X sebenarnya adalah garis yang betul-betul kat tengah ni. Betul. Jadi anda boleh lihat pantulan sebenarnya adalah seperti cermin. Dia macam mencerminkan diri. Ya. Jadi itu adalah pantulan. Baik, Okey, baik. Kita lihat yang soalan B. Soalan B. Soalan B. Okey, tadi cikgu dah sebut dah dia ada transformasi UV, gabungan transformasi UV. Baik. Okey, perihalkan transformasi U. Sebenarnya kenapa dia tak tanya transformasi V? Sebab tadi dalam soalan A dia dah tanya Baik. pantulan. Itulah transformasi V. Sekarang dia tanya transformasi U yang memang sangat sah dari kecil menjadi besar. Iaitu pembesaran. Tengok. Bagus Nisa. Ganjaran untuk saya. Ya, betul. Ganjaran untuk Ganjaran saya. untuk Nisa. Okey, baik. Tetapi Nisa, bukan setakat pembesaran. Kena Baik. tulis lagi apa Ya. dia pembesaran. Jadi siapa yang boleh beri saya jawapannya? Ada yang nak kongsikan jawapan lengkap? Ada yang boleh nak... Ya, Livenish. Silakan. Okey, silakan. Pembesaran dengan faktor skala 5/2 pada pusat -5, -4. Bagus. Pembesaran dengan faktor skala 5/2 pada pusat -5, -4. Okey, baik. Bagaimana anda boleh dapat jawapan ni? Anda telah pun belajar bila anda belajar pembesaran. Tapi jangan risau, pembesaran ni sebenarnya ialah senang. Baik, Betul. kita lihat soalan yang terakhir dalam satu soalan yang lengkap berupa SPM. Diberi luas. Tengok, luas lagi sekali luas. Luas medan selera P ialah 60. Yang ini adalah 60. Hitung luas kawasan berwarna. Mereka nak berwarna. Jadi tips untuk anda. Kalau berwarna maksudnya ialah Operasi tolak. bagus. Nisa hari ni memang pandai. Saya nak ganjaran. Betul. Okey, baik. Bagaimana anda boleh mencari? Soalan ini dengan soalan yang sebelum ni adalah lebih kurang sama. Jadi siapa yang boleh kongsikan jawapan anda? Dia nak kongsikan jawapan? Silakan Okey, Ifti. Silakan Ifti. Okay, mungkin Ifti Jadi boleh tunjuk jawapan- jawapan? Saya ni. Okey, baik. Kita bandingkan jawapan Ifti dengan jawapan cikgu. Jadi 375 betul dah tu? betul. Lepas tu Ifti tolak. Ada tolak, cikgu? Ada tolak. Itu dia. Ifti ada 390. tolak. Baik. Jadi itu adalah jawapan yang betul. Jadi kita nak kawasan berwarna, kita kena tolak. Baiklah, nampaknya murid-murid dapat menjawab ketiga-tiga soalan dengan betul. Didik TV KPM